CME pada hari ini bertajuk CME mengenai ISO, aplikasi klausa 6.1 tindakan menyatakan risiko dan peluang di dalam pengurusan kualiti di HSAJB. Jadi CME ini akan disampaikan oleh Encik Syamil bin Abdul Jalil, Timbalan Penyelaras 1 ISO HSAJB dan juga pegawai farmasi di HSAJB. Jadi saya jemput Encik Syamil untuk menyampaikan CME pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Okay, semua dengar. Kalau tak dengar boleh just type in the chat box lah. Saya boleh, jadi saya boleh tahu. Dia bagi saya beberapa second, saya just present. Okay. Okay, Alhamdulillah. Pada hari ini saya akan berkongsi lah sebenarnya mengenai tindakan menyatakan risiko dan peluang, which is penilaian risiko lah, pengurusan risiko yang merupakan salah satu komponen yang penting dalam MSISO 9001 di HSAJB ni lah. Sebab pengurusan risiko ni merupakan kita punya core sebenarnya di sini, fokus utama terutamanya dalam mesyuarat kajian semula pengurusan. Okey. Okey, ini saya share sikit yang berada di sebelah kiri skrin tuan-puan tu adalah Malaysian Standard lah. So ini adalah kitab untuk ISO lah sebenarnya. So segala klausa adalah dirujuk daripada standard yang dikeluarkan ini. Okey. Dan sebelah kanan tu adalah excerpt daripada standard tersebut, tindakan menyatakan risiko dan peluang. Ni saya just share sikit lah mana datang 6.1 tu kan. So 6.1 tu adalah klausa dia di dalam Malaysian Standard. Okey, untuk pengurusan risiko, dia ada beberapa step. Jadi saya akan start dengan yang pertama adalah mengenal pasti risiko. Okay, kalau kita tengok dalam gambar ni agak serabut kan sebenarnya. So banyak sangat aktiviti yang berlangsung yang sedang dilaksanakan, dan saya rasa ini gambar ni amat sesuai untuk situasi kita di HSAJB. Jadi banyak benda berlaku, banyak aktiviti perkhidmatan yang sedang dilaksanakan. Jadi bila banyak aktiviti, banyak perkhidmatan, tugas, ada banyak juga risiko-risiko yang berkait dengan tugas-tugas tersebut. Okay. So saya akan just go through secara briefly macam mana cara kita nak mengenal pasti risiko. Okay. Jadi proses pengurusan risiko merangkumi beberapa step, okay, beberapa langkah. So kita akan start dengan mengenal pasti risiko terlebih dahulu. Dan next kita akan menganalisa risiko yang telah dikenal pasti. Dan yang ketiga, kita akan menilai risiko. Okay. So 3 yang berada di kotak biru ni adalah apa yang saya akan sampaikan pada hari ini sebenarnya. Yang berada di atas iaitu penetapan konteks. Yang ini adalah sebelum kita kenal pasti risiko tu. Jadi kita kena tahulah background apa semua. Dan yang berada di bawah, merawat risiko adalah bila kita dah siap 3 step dalam kotak biru ni, yang baru kita boleh plan untuk cara merawat risiko berkenaan. Okay, kalau tengok belah kiri, komunikasi dan perbincangan. Jadi dalam setiap step ni, komunikasi secara berterusan perlu dilaksanakan. Sama ada dengan ketua unit, pengurusan tertinggi, staff, okay, dan sebagainya. Dan belah kanan, pemantauan dan simakan semula pun perlu dilaksanakan secara berterusan. Okay. Saya dengar ada chat box, ada apa-apa boleh dengar. Okay. Alright. So, kita pergi satu persatu. Kita start dengan mengenal pasti risiko. Jadi, macam mana kita nak kenal pasti risiko ni di hospital kita atau di jabatan tuan-puan? Kita boleh start dengan, actually kita just a simple brainstorming exercise lah. Okay, brainstorm sesama staff atau ketua unit dalam mesyuarat
bersama staff boleh membincangkan apa risiko-risiko yang terlibat dalam setiap proses kerja di jabatan atau unit berkenaan. Jadi kita kena lihat dari segi setiap proses kerja tu, apa risiko yang ada yang berkait dengan proses kerja tersebut. Yang kedua, perlu mengambil kira risiko di luar kawalan. Ini adalah faktor luaran lah. Sebagai contoh, saya bagi contoh peruntukan. Peruntukan adalah di luar kawalan kita. Itu satu contoh. Dan mungkin environmental, persekitaran. Itu mungkin pun kita tak boleh kawal benda tu. Dari segi cuaca, benda-benda macam tu adalah faktor yang tak boleh dikawal. Okay. Okey, yang ketiga, memahami objektif organisasi. Yang ni perlu tahu juga. Dan yang keempat, kita perlu ambil kira pengetahuan dan pengalaman mereka yang terlibat. Pengalaman amat penting dalam mengenal pasti risiko. Sebab kita tak boleh dapat output yang sama jika kita meletakkan anggota yang baru melapor diri semalam berbanding kalau kita letakkan anggota-anggota yang telah berkhidmat di jabatan atau unit selama 5 tahun, 10 tahun. Okay. So mereka mungkin dah melalui dah banyak kali buat benda yang sama. So mungkin mereka lebih arif lah. Tapi dalam beberapa kes, mungkin orang yang baru ni juga akan memberi input dia tersendiri. Jadi dari segi keseimbangan tu perlu ada dua kategori, yang baru dan yang lama, brainstorm dan fikirkan apa risiko-risiko yang terlibat dalam setiap proses kerja di jabatan atau unit. Okey, ini adalah jenis-jenis risiko dan contoh. Nombor satu, politik. Okey, ini jenis lah ini kategori saja. So ini contohlah risiko berkaitan dengan perubahan kepimpinan negara, kestabilan, pertukaran kepimpinan. Ini semua akan mempengaruhi risiko. Ini sebagai risiko lah akan mempengaruhi mungkin proses kerja kita di HSA dari segi polisi, dari segi pekeliling baru dan sebagainya. Yang kedua, undang-undang, risiko berkaitan dengan perundangan negara, kontrak, mungkin siapa yang terlibat dengan perolehan selalu berdepan dengan kontrak, MOU, prosedur polisi, akta dan sebagainya. Okey, yang ketiga, operasi. Risiko ni berkaitan dengan kerja yang tak dapat disiapkan pada masanya. So, sebagai contoh, saya bertugas di farmasi logistik. Mungkin kalau di tempat saya, risiko dia adalah kita tak dapat mengeluarkan barang pada masa yang telah ditetapkan. Itu merupakan satu risiko sebab dia akan affect pembekalan item sama ada ubat atau bukan ubat kepada end user kami. Okay. So, yang keempat, kewangan. Risiko berkaitan dengan pengurusan kewangan, transaksi penipuan, kecairan atau integriti dan sebagainya. Yang kelima, risiko tenaga kerja. So, ni berkaitan dengan sumber manusia lah. So, dan berkait rapat mungkin dengan OSHA mungkin. Kan? Sebab sumber manusia ni sangat penting. Sebab kita dalam perkhidmatan, kita menyediakan perkhidmatan kepada pesakit. Jadi sumber manusia ni amat penting supaya produktiviti berada di paras optimum. Jadi kalau kita ada masalah-masalah seperti berikut, macam motivasi rendah, turnover pekerja tinggi, mogok dan sebagainya kan. Benda ni akan adalah risiko kepada organisasi. Okey, seterusnya kita tengok maklumat. Jadi sekarang ni maklumat boleh disebarkan secara mudah dengan beberapa tab saja, beberapa klik boleh disebarkan dalam masa beberapa saat ke serata dunia. Jadi ini juga adalah risiko, especially kita berada di hospital dari segi privacy and confidentiality, dari segi kita patuh pada PDPA dan sebagainya. So ini adalah ada risiko dari segi maklumat, security kepada maklumat tersebut, keselamatan maklumat. Seterusnya strategi. So risiko ni berkaitan dengan strategi yang ni lebih kepada top management lah, pengurusan tertinggi. Stakeholder, risiko yang berkaitan dengan kegagalan untuk mencapai kehendak stakeholder. Jadi kita di hospital ni stakeholder kita
banyak pihak lah. Mainly adalah pesakit dan mungkin kita ada stakeholder kita di HQ, di ibu pejabat, KKM dan sebagainya. Right? Teknologi ni memang perlu adalah sebagai risiko juga. Contoh kalau internet tak ada dalam setengah jam saja di HSA ni, apa berlaku? Kita di sini banyak sistem, so bila ada kekacauan dari segi jaringan internet, benda tu akan mempengaruhi kita punya pemberian perkhidmatan kepada pesakit dan tugas harian. Dan last sekali adalah organisasi. Organisasi ni berkait rapat dengan struktur lah. Struktur organisasi, accountability, tanggungjawab, komunikasi, dan dia juga berkait rapat dengan objektif perkhidmatan. Okay. Jadi ini adalah gambar rajah yang ringkas. Jika kita lihat daripada atas ke bawah, so dia akan mula dengan visi dan misi sesuatu organisasi. Macam kita di HSAJB kan, kita ada misi dan visi. Kita lihat di sini. Ini adalah visi kita. Dan seterusnya misi kita. Usaha meningkatkan kemahiran profesionalisme dan produktiviti kami untuk membantu rakyat mencapai aspirasi negara. Visi pula di atas tu sebagai pusat yang unggul menyediakan perkhidmatan rawatan yang berkualiti tinggi di samping menjadi pusat rujukan dan pusat latihan untuk wilayah selatan. Jadi ini perlu jadi kita punya core fokus dalam kita mengenal pasti risiko. Dan objektif. Ni pun objektif adalah untuk memberi perkhidmatan, diagnosa, rawatan, pemulihan berkualiti, cekap, berkesan kepada pesakit luar dan dalam supaya menyelamatkan nyawa dan menghilangkan kesakitan bagi mencapai penyembuhan awal dan maksimum. Ini ayat-ayat yang penting ni kita perlu sebenarnya kita beberapa kali kita baca visi, misi, objektif ni sebenarnya kan. Tapi dalam proses kita nak mengenal pasti risiko, kita perlu bermula daripada visi, misi, objektif Hospital Sultan Aminah Johor Bahru. Dari situ baru kita ke bawah dan pergi ke jabatan dan unit dan sebagainya. Dan berasaskan contoh-contoh risiko yang saya nyatakan tadi. Jadi kita kaitkanlah, yang tadi contoh saya bagi dengan situasi sebenar. Ini adalah contoh. Struktur jenis risiko. Risikonya, proses kerja adalah menyiapkan kerja pembangunan mengikut jadual. Dalam usaha untuk nak menyiapkan kerja pembangunan ni, contoh nak bina bangunan lah. So, ini adalah risiko-risiko yang terlibat. Kewangan, operasi, strategi, undang-undang. So, dan untuk kewangan, kalau kita kurang kewangan, ini adalah risiko. Kecairan aset, kerugian perdagangan, penipuan, pecah amanah. Operasi pula gagal siap, kurang pekerja, barang berkualiti, banyak defect, tak ikut jadual. Strategi pula, silap strategi, gagal patuh strategi, kerugian. Undang-undang, kurang sesuai, tidak fleksibel, tidak menguntungkan, tidak patuh. Mungkin ada undang-undang baru. Mungkin boleh tambah juga politik. Kalau ada perubahan kerajaan dan sebagainya, mungkin akan mempengaruhi proses kerja yang hendak dilaksanakan. Ini contoh. Jadi tuan-puan boleh sesuaikan contoh ni dengan proses kerja yang ada di unit atau jabatan tuan-puan. Ini merupakan kaedah lain mengenal pasti risiko. Kita bahagikan kepada dua. Satu adalah isu dalaman. Dalaman maksudnya di dalam Hospital Sultan Aminah Johor Bahru. Luaran maksudnya di luar Hospital Sultan Aminah Johor Bahru. FITCOW ni adalah akronim lah. Akronim untuk yang saya nyatakan di bawah ni. Jadi financial, sama juga macam tadi. Wang, ni kaedah lain saja. Tadi tu banyak kan. Kalau nak senang ingat, boleh guna teknik ni. Jadi FITCOW, financial, infrastructure, technical, competency, operation, work environment. Kalau tengok isu luaran, politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, safety. So sesuaikan untuk jabatan, apa isu-isu agak yang mempengaruhi jabatan, perkhidmatan di jabatan tuan-puan, dan daripada situ baru bergerak ke arah mengenal pasti risiko.
Okay. Okay, kita move on lagi. Okay, teknik mengenal pasti risiko seperti saya cakap tadi. Tadi kita dah ada dia punya akronim dia. Okay, next kita perlu apa yang kita boleh buat di dalam jabatan. Brainstorming. Macam tadi awal saya cakap, so soal selidik. Mungkin boleh buat satu survey form untuk kita punya stakeholders. Pesakit kan? Pesakit ataupun untuk anggota, staff kita. Ataupun untuk macam di saya di farmasi logistik, kita akan buat soal selidik untuk unit-unit, end users di ward, klinik, unit-unit lain yang ambil barang daripada kami. So kita akan ada soal selidik, kaji selidik setiap tahun untuk dapatkan feedback, maklum balas, apa kekurangan, dan daripada situ kita dapat mengenal pastilah risiko-risiko yang terlibat dalam proses kerja kami. Benchmarking ni mungkin kita set satu target kat situ, atau kita compare dengan facility lain, dia orang buat macam mana, so kita buat macam mana, macam tu. So analisa persekitaran, so kita buat analisa of kita punya own environment. Ni mungkin berkait rapat dengan risiko, mungkin kalau risiko kebakaran, boleh tengok kita punya apa risk of kebakaran di bangunan kita, atau di pejabat, tengok macam tu. So audit pun merupakan satu teknik yang untuk mengenal pasti risiko, dan di HSAJB kita banyak mendapatkan mengenal pasti risiko di jabatan-jabatan yang berkenaan melalui audit dalaman. Biasanya daripada audit dalaman ni kita akan extend terus ke proses mengenal pasti risiko, dan kita akan bentangkan dalam MKSP, mesyuarat kajian semula pengurusan. Dan last, pemeriksaan kepada proses. Yang ni ongoing lah, boleh dilaksanakan oleh di unit jabatan. Okey, dalam proses kedua ni, menganalisa risiko. Jadi kita dah tengok, dah mengenal pasti apa risiko yang terlibat, kita perlu analyse risiko tersebut. Kita tak boleh terus oh ini risikonya. Tak boleh. Kita analyse dulu. Ini merupakan step yang kedua, menganalisa risiko. Okey. Okay, ini merupakan contoh template borang pengurusan risiko yang dikeluarkan oleh SIRIM lah. Jadi saya just letak kat sini sebagai rujukan. Nanti lepas ni di penghujung slide saya akan tunjukkan contoh borang yang penilaian risiko yang telah kami laksanakan di tahun-tahun lepas. Okay, menganalisa risiko. Proses menganalisa risiko ni melibatkan input untuk menilai risiko tersebut dan membuat keputusan sama ada risiko tersebut kita boleh rawat dengan kaedah tertentu atau tidak. Okey. Yang kedua, analisa juga mengambil kira punca risiko. Ini yang kita interested lah sebenarnya. Apa punca dia? Sebab bila kita selesaikan atau kita selesaikan punca dia, kita treat, rawat punca dia, insyaAllah dia punya outcome dia akan baiklah. Kaedah yang digunakan bergantung kepada maklumat dan data yang sedia ada. Organisasi perlu membangunkan metodologi yang sesuai. Jadi dalam pengurusan risiko ni, dia agak fleksibel. So dia memberikan ruang kepada setiap jabatan dan unit, ketua-ketua jabatan, ketua unit, menggunakan boleh gunakan kreativiti masing-masing. Macam mana nak identifikan risiko dan menganalisa risiko ni. Okey. Okey, analisa risiko kebarangkalian. Okey, maksudnya dari sini risiko ni dia ada, setiap risiko kejadian tu dia ada kebarangkalian dia, probability dia. So maksudnya bila kita dah kenal pasti satu risiko, kita perlu tahu berapa kerap, berapa kebarangkalian kejadian ni akan berlaku di jabatan kita. Okey. So kebarangkalian ni akan diberi markah. Lepas ni saya akan tunjuk macam mana. Okey. Jadi inilah klasifikasi. So, jadi tadi kebarangkalian dan impact. Okey, dalam menganalisa risiko, dua benda ni amat penting. Kita perlu lihat kepada kebarangkalian satu kejadian tu dan juga impact daripada rendah ke besar. Kebarangkalian tadi daripada rendah ke hampir pasti. Pasti akan ada table. Okey. So ini adalah indeks kebarangkalian. Contoh. So tengok yang pertama, nombor satu. Kalau indeks dia ni skor, skor dia bagi skor satu adalah jarang. Mungkin kita boleh letak
kejadian yang berlaku sekali dalam lebih 3 tahun. Macam tu. Ini contohlah. Dia boleh jadi definisi yang lain. Okay? Tapi ini sebagai guide saja. So yang kedua, kemungkinan rendah. Satu kejadian yang hendak kemungkinan berlaku sekali dalam 3 tahun. Dan ketiga, ada kemungkinan. Ini sekali dalam 2 tahun. Kemungkinan tinggi sekali dalam 3 bulan. Hampir pasti. Ini memang akan dalam sebulan mesti ada sekali berlaku. Jadi benda data-data ni macam mana kita nak dapatkan? Macam tadi yang saya explain tu, soal selidik, audit, daripada situ kita boleh menganalisa finding kita dan kita dapat translate, kita dapat menggunakan finding tersebut untuk memberikan kebarangkalian suatu kejadian tu berlaku. Okay, kita lihat kepada yang kedua adalah impact. Tadi saya sebut kebarangkalian. Sekarang kita pergi pada impact. Okay, analisa impact ni laksanakan untuk mengkaji magnitude. Jadi kita tengok pada kesan dia, keterokan dia, keseriusan dia. Okay, dia pun di skor dia 1 hingga 5 juga. Sangat kecil, maksudnya tak beri kesan. 2 kecil, perkhidmatan disempurnakan tapi kurang perfect. Boleh bagi perkhidmatan tapi macam ada kurang sikit. Jadi yang ketiga tu sederhana. So perkhidmatan ni lewat tapi masih dapat disempurnakan. Ini mungkin saya cakap tadi contoh di farmasi logistik kan. Kelewatan membekalkan barang. Lewat 1 hari. Contohlah lewat 1 hari. Tapi masih dapat disempurnakan. Tapi kalau dia dah jadi nombor 4, besar, dia tidak dapat disempurnakan hingga menyebabkan ketidakpuashatian hati dan aduan pelanggan. Jadi daripada kaji selidik yang kami laksanakan, didapati contohnya 80% daripada end user kami tak puas hati dengan perkhidmatan di farmasi logistik. Jadi itu adalah satu isu lah. Dia akan jadi kejadian ni, risiko ni adalah boleh dikategorikan dia punya impact dia sebagai skor 4. Besar. Sangat besar ni melibatkan pelanggaran undang-undang, menjejaskan reputasi. Contoh, risiko kecurian. Kecurian barang di sini, di farmasi logistik. So dia boleh menjejaskan reputasi dan menyebabkan kemalangan. Menyebabkan kemalangan ni mungkin di tempat lain lah. Mungkin di Dewan Bedah, tempat-tempat lain. Okay. Okay. Jadi, okay, next step. Lepas kita dah buat analisa terhadap risiko tersebut, okay, kita dah tengok kebarangkalian, kita dah tengok impact, kita move on ke menilai risiko. Kita dah ada data, sekarang kita nilai risiko tersebut. Okay, menilai risiko, langkah seterusnya adalah kita perlu menilai sama ada risiko ni boleh diterima ataupun tidak. Dan risiko yang boleh diterima tidak semestinya rendah, tetapi bersesuaian dengan rawatan tersebut. So risiko, kadang-kadang risikonya mungkin ada yang rendah, ada yang tinggi kan. Tapi kita kena tengok boleh terima atau tidak. Penilaian risiko mesti ambil kira perkara-perkara di bawah. Yang pertama, kepentingan aktiviti di mana risiko tersebut diurus. Contohnya, di farmasi logistik lagi lah saya bagi sebab saya di sini. Pembekalan barang. Itu merupakan aktiviti utama kami sebagai logistik, membekalkan barang ubat dan bukan ubat kepada end user. Jadi aktiviti tersebut sangat penting. Okay. Jadi segala risiko berkaitan dengan pembekalan barang ni akan jadi impact dia sangat tinggi. Tahap kawalan terhadap risiko tersebut. Okay. Maksudnya kita, macam mana kita kawal pembekalan barang tu. Potensi dan kerugian sebenar dari risiko yang dihadapi. Ini contoh saya letak risiko kecurian. Di farmasi logistik kalau berlaku kecurian atau kebakaran, itu ada menyebabkan kerugian, kehilangan aset yang besar sebab nilai ubat, nilai consumables ni ada besar, berjuta. Jadi itu adalah risiko di sini. Kebaikan dan peluang dari risiko tersebut. Ini kita lihat daripada risk tu mungkin ada opportunity, ada peluang untuk kita tambah baik. Jadi ini adalah perkara-perkara yang penting bila kita buat penilaian risiko. Output dari penilaian risiko adalah keutamaan. Okay, betul.
Keutamaan ini bergantung pada nilai yang diperolehi, hasil dari gabungan kebarangkalian dan impact. Yang tadi saya cakap tu, skor 1 hingga 5 kebarangkalian dan juga skor 1 hingga 5 impact. Okay. Tahap keyakinan kepada data yang diperolehi perlu dibincang semula sekiranya perlu, kerana nilai ini akan memberi kesan kepada tindakan yang diambil. Okay. So kita punya confidence level terhadap data yang kita dapat perlu di-verify. Contoh macam saya buat kajian, kami buat di store ni, kajian kepuasan pelanggan. Data yang kami dapat dari survey tu perlu dianalisa, dibentang, tengok accurate tak, reliable tak, ya? Baru kita akan proceed ke step yang seterusnya. Jadi kalau tengok di sini, tadi kebarangkalian skor dia 1 hingga 5, impact 1 hingga 5. Jadi bila kita darabkan, dia akan dapat skor dia 1 hingga 25. Yang ini akan menentukan tahap risiko skala. Lepas ni saya tunjuk table dia. Okay. So dia sebenarnya macam ni. Okay, matrix. Semua ingat matrix ni bila belajar kat sekolah dulu. So matrix ni dia satu kolom, satu side adalah kebarangkalian. Okay, dia punya vertical axis dia. Dia punya horizontal atau yang melintang tu, horizontal axis adalah impact. So contohlah kita letak satu kejadian tu, satu risiko. Risiko tadi saya letak contoh kecurian di farmasi logistik ni. Okay, bila barang dicuri, impact dia adalah, tadi kita tengok impact tadi berapa? Impact dia agak tinggi sebab dia melibatkan pelanggaran undang-undang. So bila kat situ kita akan letak sebagai 5. Tinggi. Impact tinggi. 5, impact tinggi. Kebarangkalian pula macam mana? Tiap-tiap sebulan sekali ke berlaku kecurian? Taklah, mungkin So, hello? Dia nak buka ni. Ada soalan ke? Oh, okay. Kan anak awak keluar. Banyak baca ni. Mohon boleh silentkan mic. Alright, terima kasih. Okay, saya teruskan. Okay, so kita akan teruskan di sini. Tadi kecurian kecurian, impact dia sangat besar. Jadi skor 5 di horizontal axis ni, impact. Tapi di bahagian kebarangkalian, mungkin tak berlaku kerap sangat lah kan. Mungkin setahun, mungkin sekali, kita jangkakan lah. Atau 3 tahun sekali. So kita letak 2. So 2 kat sini. Okay. Jadi bila 5, dia pergi 2, dia 10. Ni 5 impact ni kita pergi 5. Tapi dari segi kebarangkalian, dia kemungkinan dia rendah. Jadi skor dia dapat 10. Okay, 10 ni apa dia punya risiko dia, tahap risiko. Tahap risiko adalah sederhana. Perlu diberi perhatian oleh pihak bertanggungjawab dan perancangan kawalan tambahan. So perancangan kawalan tambahan kami adalah kami install CCTV di sini. Ada CCTV, ada polis bantuan yang menjaga kawalan keluar masuk anggota dan juga syarikat transporter. Okay. So ini cara kita nak menentukan tahap risiko dalam penilaian risiko. Okay. So inilah risk rating. So matrix ni amat penting. Kita akan letak sebegini. Color dia sebegini. So hijau, kuning dia sini, ada oranye dan merah. So dia ikut ni lah. Tahap risiko rendah, sederhana, tinggi dan sangat tinggi. Okey, lepas kita dah buat analisa, kita dah mengenal pasti, kita dah menganalisa, menilai risiko. Okey, too much risk kita tengok sini, too much risk. Kita jalan dekat wire saja. So kita dah nilai risiko tu, so kita perlulah berusaha untuk merawat risiko tersebut. Okey. Okey, apakah cara-cara yang boleh dilaksanakan untuk merawat risiko? Risiko boleh dirawat dengan 4 tindakan di bawah. First, kita avoid the risk. Kita just tak payah buatlah aktiviti ni sebab memang sangat berbahaya. Kalau tengok macam gambar orang ni yang jalan dekat atas tali ni, bawah sungai ada buaya kan. Too much risk.
Kalau tuan-puan akan buat ke? Tak okay. So jadi kita avoid lah dalam kes lelaki tadi tu. Kita avoid the risk, tak payah jalan kat situ. Cari jalan lain. Yang kedua, kita reduce the likelihood and impact. Ini kita kurangkan kebarangkalian dan impact. Sebab macam sebagaimana yang kita tahu tadi, kalau kita kurangkan kedua-dua side, vertical dan horizontal, kita kurangkan skor dia, kita akan end up di bahagian hijau. Jadi tahap risiko tu sangat rendah ataupun rendah gitu macam tu. Dia jadi sinilah rendah, warna hijau. Next, kita transfer the risk. Kita pindahkan risiko tu kepada agensi lain, organisasi lain mungkin. So kita mungkin share the risk. Kita ada kontrak. Contohlah macam sewaan mesin mungkin. Sewaan mesin di OT, dia orang bedah atau di SU, sewaan. Kalau company tak je mesin kat situ tapi tak ada kontrak, boleh ke? Kalau apa-apa kejadian berlaku, siapa nak bertanggungjawab? Jadi kita perlulah transfer the risk melalui kontrak, melalui insurance, MOU atau usaha sama. Inilah cara nak transfer the risk. Next, kita accept the risk. So kita terima je risiko tu lah sebab mungkin memang dah tak boleh nak dielak dah. Dan tak ada proses rawatan yang boleh dilaksanakan. Okay. Okay, ini penerangan dia kita avoid. First kita avoid. Contoh ni macam tidak membeli hartanah atau perniagaan. Tidak terbang agar tidak mengambil risiko bahawa kapal terbang akan dirampas. Kita tak bawa kereta sebab kita takut aksiden, tak bawa kereta. Kita tidak mencebur dalam perniagaan bagi mengelakkan kerugian. So kita tak involve. Tapi dalam situasi kita di HSAJB ni, ada certain activity kita memang tak boleh elak kan. Jadi kita perlulah laksanakan juga. So, risiko tu, jadi tu kita perlu minimize, kita perlu meminimalkan tahap risiko tersebut. Okay, supaya kita masih boleh memberikan perkhidmatan kepada stakeholders kita. Okay, kita reduce tadi. Reduce, tentu sistem pemadam api kan, kita ada pemadam kebakaran, boleh mengurangkan risiko kebakaran. Security, dari segi software security mungkin untuk kawalan maklumat dan sebagainya. So transfer, macam saya cakap tadi, kontrak, MOU untuk berkongsi risiko tu. Jadi dia tahap risiko dia jadi kurang. Dan accept ni kita terima je lah kerugian. So kita tak elak pun risiko tu, kita terima saja dan jalan je. Tapi ini hanya untuk mungkin bila kita tengok sini, pengekalan risiko merupakan strategi yang boleh diterima bagi risiko kecil apabila kos terhadap risiko berkali ganda berbanding jumlah kerugian keseluruhan yang dialami. Ini contoh dalam dunia perniagaan. Syarikat akan invest kepada satu produk mungkin. Dia tahu investment is very high, perlu million mungkin, jutaan. Kalau contoh dalam pembangunan ubat, Paxlovid tu contohnya lah. Nak membuatkan clinical trial tu berbilion, beratus juta perlu dilaburkan. Tapi dia tahu pulangan dia adalah berkali-kali ganda. So dia terima risiko dan dilaksanakan aktiviti tersebut. Okey, kita ke bahagian yang selepas kita dah mengenal pasti, menganalisa, menilai, kita cuba merawat risiko tadi. So ini adalah contoh-contoh lah. Dalam merawat risiko, ini adalah points yang perlu ada. Nanti saya tunjukkanlah yang lebih mudah difahami. Penilaian dan semakan semula, dia perlu dinilai secara berterusan. Nanti bila saya tunjuk contoh tu, mungkin boleh lebih faham. Okey, ini cadangan matriks penentuan strategi kawalan risiko. Table sama macam tadi. Cuma dia akan dari segi untuk selain daripada dia menentukan tahap, kat sini dia bagi cadangan. So kalau risiko dia adalah sangat tinggi di sini, skor dia bahagian merah ni, so perlu cegah dan mitigasi lah. So kalau kat sini cegah mitigasi oren,
Kalau kuning ni ada yang cegah mitigasi, ada yang cegah saja. Macam kalau di bahagian hijau ni ada yang kita cegah, ada yang kita mitigasi. Jadi macam itulah, itu adalah cadangan. Okay. Ini tak fix dia bergantung pada kesesuaian sesuatu risiko. Kita perlu, dia agak dinamik dalam penilaian risiko ni. Okay. Okay. Dan seterusnya kita memantau risiko. Ini yang saya laksanakan tu. Yang saya cakap tadi tu, saya akan tunjuk nanti dari segi memantau risiko. Okey. Okey, ada yang keberkesanan proses memantau. Terbaik, mencukupi, sederhana, lemah. Ini just tahap-tahap lah. So, pengurusan risiko dilaksanakan setiap peringkat. Ini yang penting ni. Perlu dilihat from top to bottom top. Strategic decision ni mungkin dilaksanakan di bahagian pengurusan tertinggi. Program decision transferring strategy into action. Jadi daripada strategi, daripada tadi kita ada visi, misi, objektif, ditransferkan kepada kerja, proses kerja dan perkhidmatan yang dilaksanakan di setiap jabatan. Last sekali, decision required for implementation. Okay. Plan strategi adalah untuk mengawal risiko, membolehkan organisasi mencapai plan strategi. Kita nak lompat atas tembok ni, okey. Tembok ni konon-konon adalah risiko kita lah, risiko yang kita hadapi. Okey, apa contoh-contoh pengurusan risiko yang berkesan? Dia apabila kita mengekalkan perspektif global, kita lihat risiko ni dari segi bukan saja di organisasi kita, mungkin bukan HSC saja, kita lihat di luar, mungkin dalam peringkat negeri, daerah tak boleh lah kot, sebab kita hospital negeri kan, sebab negeri, peringkat kebangsaan. So next, mengambil pandangan wawasan ke hadapan. So jadi kita look, mungkin ada 10-year plan, 5-year plan dan sebagainya. Okay, ada perancangan. Dan kita dah forecast, kita dah menjangkakan risiko tersebut mungkin akan timbul dalam 5 tahun, 10 tahun akan datang. Ni hebatlah kalau buat ni, memang bagus. So, menggalakkan komunikasi terbuka. Ini pun penting. Ini kita perlu. Jadi komunikasi tu tak hanya one way daripada ketua jabatan, ketua unit kepada staff saja. Komunikasi terbuka ni penting. Perlu ada feedback daripada anggota, semua anggota dalam mesyuarat. Mungkin ada maklum balas berkaitan dengan proses kerja tersebut, perlu diubah macam mana. Perlu diambil lah idea-idea tersebut. Itu dipanggil brainstorming. Daripada situ baru kita satu-satu nilai risiko, mengenal pasti, menilai dan kita mengenal pasti dan menilai risiko tersebut. Okay, mengintegrasikan pengurusan risiko. Okay, terintegrate. Menekankan proses berterusan, membangunkan visi bersama. Ini mungkin kita dah ada kan, kita ikut je lah. Menggalakkan kerja berpasukan. Ini budaya korporat so kena ikut lah dah ada pun dalam budaya korporat kita. Okay, saya dah habis slide. Saya akan tunjuk contoh-contoh pentaksiran risiko yang kita dah laksanakan di peringkat hospital. Ni Dr. Iram lah, Dr. Iram dengan saya, Dr. Iram cikgu saya. Dia dengar tak ni? Dr. Iram dengar. Okay, jadi kat sini Hello Cik Syamil. Dr. Iram dengar. Cikgu saya dengar ni. Saya kena cakap betul-betul. Okey, teruskan. Okey, ini boleh lihat di sini pentaksiran risiko isu penggunaan ventilator. Ini contoh-contoh pentaksiran risiko yang kita laksanakan di tahun-tahun lepas yang telah dibentangkan dalam mesyuarat kajian semula pengurusan. Jadi mungkin tuan-puan fikir kenapa kena ada pembentangan kat MKSP? So saya skip sekejap. Cuba kita tengok tadi slide yang atas sekali. Kan yang saya tunjuk kan. Di sini komunikasi dan perbincangan. Inilah section yang sangat penting ni. Jadi komunikasi. Perlu dikomunikatkan apa yang kita jumpa tu, dikomunikasikan di peringkat tertinggi. Just kita tunjuk ini. Contoh, ni adalah aktiviti. Ni contoh pentaksiran risiko lah yang kita buat. So, perkhidmatan, aktiviti. Ni perkhidmatan rawatan dalaman. Kita letak macam tu. Isu dia, apa isu dia? Penggunaan ventilator ni. Isu dia adalah ini. Jumlah portable ventilator digunakan di ward medical dan surgical, bla dan sebagainya.
Perincian risiko kesan. Ni kita dah perincikan di sini. Penggunaan sangat mendesak akibat hanya ada satu ICU. Tidak mengikut standard. Memberikan perkhidmatan penjagaan. Tidak pada tahap optima. Bila guna ventilator di luar daripada ICU, mungkin tak optima. So kekurangan staff yang expert mungkin dalam menjalankan tugasan tersebut. So untuk risiko ni kita dah buat analisa. Kita dah nilai tahap dia adalah tahap risiko 20 lah. 20 tu memang berada di bahagian merah. Jadi tahap risiko sangat tinggi kat situ. So, bila kita dah identify macam ini, ini adalah pelan tindak balas risiko. Jadi kita akan pelan. Ini adalah usaha untuk merawat lah sebenarnya. Kita ada pelan. Apa kita nak, macam mana kita nak buat ni? So kat sini, kawalan sedia ada dia adalah macam ni. Cadangan kawalan tambahan. Ni kita tambah ventilator, cardiac monitor, benda-benda ni sebenarnya boleh tengok. Okay, pertambahan ventilator muda alih. Macam ni peluang. Ini bermula tahun 2019 semakan. Ini adalah semakan berterusan ni. Tengok setiap tahun kita semak. Sejak risiko tu dikenal pasti, kita semak setiap tahun. Kita semak. Ini pun 2020 punya semakan di sini. Sehingga ke hari ini, tahun 2020, tiada aset sokongan terhadap ventilator muda alih tersebut. Penjagaan pesakit secara optimal tidak dapat dijalankan. Jadi rawatan kita untuk risiko ni kita avoid lah. So kita suggest untuk avoid lah penggunaan ventilator di luar ICU ni macam ni. So inilah, ni kita punya cadangan. Okay. Ini semakan. Ni detail-detail semakan dia. Kat sini. So isu kewangan. Pertambahan ventilator sebanyak 3 buah berkaitan pandemik. Ni sebab pandemik kita tambah. Jadi memang ni sebab pandemik lah. Dia tak dapat dielakkan lah, terpaksa digunakan. Tapi risiko tu kita dah kenal pastilah. Jadi bila kita dah kenal pasti, kita tahu apa kita perlu buat. Kalau perlu juga guna ventilator ni di luar ICU, apa yang kita perlu ada untuk minimizekan risiko daripada berlaku kejadian yang tidak diingini. Okay. Okay. Benda ni semua ada pada saya. Kalau nak boleh nanti request kat saya boleh share. Saya dengan Dr. Idham, kami boleh share untuk panduan. Kita tengok lagi. Alat pemadam api. Pentaksiran risiko alat pemadam api. Okey. Ni kat atas ni ada topik dia. Tu mematuhi Klausan 6.1 lah yang tadi saya cakap tu di awal pembentangan. Aktiviti. Siapa yang terlibat dengan pengurusan alat pemadam api ni? Semua orang di HSC lah. Semua jabatan dan unit. Ni kat sini. Ini isu punca dia. So punca dia apa? Bila daripada siasatan. Ni mungkin daripada audit lah. Pada audit kita kenal pasti. So perincian. Ni panjang lah boleh tengok nanti. So kebarangkalian dia pun 20. Jadi impact dia adalah tinggi. Kebarangkalian berlaku tu pun kita letak sebagai tinggi lah. Sebagai untuk keselamatan semua staff. Untuk keselamatan semua anggota di HSC dan pesakit di HSC. So ni adalah kawalan sedia ada kita. Audit dalaman. Pemeriksaan berkala. ISO kita buat audit dan sebagainya. So cadangan kawalan tambahan di sini. Peluang pemantauan yang lebih terperinci bersasar pada semua jawatan kuasa kebakaran. Ini tarikh semakan latest adalah Februari 2021. Ini semakan 2021. Okay. Kita lampirkan sekali kat sini ada ini daripada pelan bencana luaran bencana dalaman kebakaran. Ni takwim FSO, apa FSO perlu laksanakan. Ni kita di JK Quality, di JK ISO, Jawatankuasa Kerja MS ISO, kami akan membantu unit quality untuk mengenal pasti isu-isu sebegini lah. Dan bila kita dah kenal pasti, kita akan bawa ke peringkat pengurusan tertinggi dan kita akan beri cadangan apa yang perlu dilaksanakan. So itu adalah konsep di CCJB ni. Okey, ini 2. Kita tengok lagi aduan Medivest.
Risiko aduan Midivest. Apa risiko dia? Okay, di sini boleh lihat risiko dia. Okay. Semua jabatan terlibat. Isu punca aspek kognitif. Jadi kelemahan yang dapat dikesan adalah kefahaman terhadap proses aduan. Macam mana nak buat aduan, macam mana nak close aduan. Tu kita dapat. Risiko kita letak 20 juga sebab tinggi. Okay. Dia berkait rapat dengan prosedur operasi standard keselamatan kebakaran. Okay. Ni ada aspek-aspek, ini analisa lah. Bila kita analisa, kita akan dapat lah sumber manusia, apa yang terlibat, aspek kognitif. So kawalan sedia ada adalah yang tadi, audit dalaman oleh FSO. So cadangan kami bawa ke mesyuarat kajian semula pengurusan MKSP. Dan peluang ni verifikasi. So mungkin peluang perbaikan ni kita nak ada orang yang memverifikan aduan tersebut. Ni contoh. Saya tunjuk ni semua attachment dia. Saya tunjuk. Ni satu contoh lah. Borang aduan Midivest yang dulu. Yang dulu dia ada validation daripada engineer mereka. Dulu. Tapi yang terkini ni kan orang MOH saja. Jadi kita saja yang sign dan dah close. Ni cadangan kami lah. So perlu ada validation. Ni untuk kes ni Okay, last kali kita tengok pentaksiran risiko MPSG number 9. Prevention of fall. Okay. Ini topiknya. Jadi risiko pun 20 juga. Okay. Lepas tu kawalan sedia ada kita macam ni. Cadangan tambahan. Ni mesyuarat bersama Dr. Ira. Ini kita membincangkan lah. Apa isu yang menyebabkan very increase in patient fall ni. Kita kenal pasti, mungkin beban kerja, facility, kita kekurangan katil. Tengok, bila kita buat risk analysis, kita akan dapat benda-benda ni semua. Tengok, katil berpagar, pemerhatian MFS, sikap. Ini semua daripada analisa risiko tersebut. Okay, apa peluang, apa yang kita perlu buat? Permohonan penjawatan, kajian. Tadi, kajian selidik, sama. Pemerhatian penilaian MFS. Meneruskan CNE, pengarah mendapatkan data demografi. Okey, macam itulah. Ini rawatan kami. Contoh dan kita semak setiap tahun sehinggalah selesai isu ni. Ni infrastruktur. So kita dapat, ini adalah jumlah katil yang kita telah terima. Bila kita suarakan isu ni, kita dapat outcome, dapat kebaikan daripada risiko yang kita kenal pasti. Kita dapat sumbangan katil, benda ni semua mungkin membantu mengurangkan tahap risiko tersebut. Okay, kita masih semak 2021. Macam gitu. Okay. Okay, dengan tu saya rasa itu sahajalah perkongsian saya pada hari ini.